السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, hadirin, hadirat, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan izinnya kita dapat pada malam ini sekali lagi menyambung kelas dan kuliah kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan rezeki, ilmu yang bermanfaat yang boleh sama-sama kita amalkan di dalam kehidupan kita. Dalam keadaan kehidupan yang penuh dengan dugaan, halangan, rintangan dan cabaran ni, Allah Azza wa Jal menyediakan kepada kita panduan sama ada daripada Al-Quran ataupun As-Sunnah. Mudah-mudahan asbab kita mendengar tilawatul Quran, kita mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mencampakkan ketenangan dan Allah mengurniakan kebaikan dan rahmatnya kepada kita dan keluarga kita. Bab yang berikutnya yang kita akan bahas pada malam ini, seperti yang dibawa oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, iaitu bab berbicaranya ataupun menjadi saksi anggota badan terhadap tuannya ataupun pemilik orang yang diberikan nikmat tersebut. Dia lebih khusus kepada golongan munafik dan juga golongan kafir. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang pada hari akhirat esok, Allah Azza wa Jal selain daripada dia memberikan kitab yang mencatat segala perbuatan, tindakan dan amalan kita, dia juga akan mendatangkan kiraman katibin, malaikat yang senantiasa mencatat, menulis apa sahaja perlakuan, perkataan dan perbuatan yang kita ucapkan. Kita ada buku catatan, kita ada malaikat yang menulis dan menyaksikan kejadian itu. Yang terakhir, bukti yang paling kuat dan besar yang akan kita lihat pada hari akhirat nanti ialah anggota badan tubuh kita sendiri yang akan mendakwa kita di hadapan Allah Azza wa Jal. Kalau kita duduk dengan orang, mungkin ketika kita ada dengan dia, dia melihat apa yang kita buat, dia menyaksikan apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita balik ke rumah, mungkin isteri kita akan tahu apa yang kita buat, orang lain tak tahu. Bila kita keluar ke rumah, orang lain tahu, tapi isteri kita tak tahu. Artinya benda yang berlaku di luar diketahui oleh orang yang bersama dengan kita. Sebaliknya, apa yang berlaku di rumah, kawan-kawan kita tak tahu, isteri kita tahu. Tetapi siapakah yang paling mengetahui akan setiap daripada tindak tanduk kita? Tentulah diri kita sendiri. Tidak ada hujah yang lebih besar dan lebih kukuh apabila yang mendakwa diri kita sendiri itu ialah kita. Terus itu kalau kita tengok dalam kehidupan dunia, kita ada bukti luaran, saksi kejadian. Kita ada rekod yang mencatatkan kejadian itu. Tetapi yang paling besar ialah pengakuan daripada orang yang buat.
pengakuan daripada orang yang dituduh. Maka Allah Azza wa Jal mengingatkan kita bahawa apabila kita dibangkitkan esok pada hari akhirat, yang akan menjadi saksi di atas setiap tuduhan dan dakwaan yang Allah Azza wa Jal kemukakan kepada kita, tidak lain dan tidak bukan adalah diri kita sendiri. Ini yang selalu kita dengar, dan mudah-mudahan tuan-tuan, bila kita sibuk dengan kelemahan diri kita, kita sibuk dengan kekurangan diri kita sibuk dengan keaiban diri kita, maka tak ada lah masa untuk kita bersabuk, hai orang. Masalah besar yang berlaku di kalangan orang Islam, secara umumnya dia kurang atau jarang melihat kelemahan dia, tapi dia melihat dan dia sibuk dengan kelemahan orang lain. Dia tak melihat diri dia. Esok diri dia akan dakwa dia. Seperti mana yang dibawa oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Ayat yang pertama yang selalu kita baca dan selalu kita ulang, kerap dibaca, kerap diulang, daripada surah Yasin ayat 65. Dalam surah Yasin ayat 65 Allah Azza wa Jal berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah menyatakan pada hari itu kami menutup mulut-mulut mereka daripada berbicara. Wa tukallimuna, dan bercakap, menjadi saksi, membongkar apa yang dilakukan oleh mereka itu, aidihim, tangan-tangan mereka. Tuan-tuan, satu gambaran bagaimana Allah menceritakan tangan kita yang selama ini tunduk, taat, patuh, dengar setiap apa yang kita nak dia buat. Dia tak pernah komplain, dia tak pernah bantah, dia tak pernah lawan. Dia akan buat apa yang kita nak. Tangan ni pada hari akhirat, wa tukallimuna, dia akan bercakap. Sebab itu orang yang apabila dia baca Yasin, dia baca Yasin, dia memahami maksud Yasin tu sangat bagus. Kita masalah ni, Yasin ni kita baca ke orang mati. Kebiasaannya orang mati kita baca Yasin lah. Tapi Yasin sebut dia untuk orang hidup. Dalam Yasin tu kata dia untuk orang hidup. Liyunzira man kana. Sambung. Duk baca Yasin ingat? Dia kata apa? Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qaul. Tu dalam Yasin tu. Liyunzir, untuk diberi peringatan kepada orang man kana hayyan, sesiapa yang hidup. Sebab itu Quran asalnya tujuan dia turun tu peringatan untuk kita yang hidup. Sepatutnya orang yang hidup ni baca untuk dia, so dia ambil pengajaran. Tangan akan bercakap. Kemudian Quran sambung, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan menjadi saksi di atas apa yang dilakukan oleh mereka. Kata Al-Imam Ibn Kathir, ayat ini merujuk kepada golongan kafir dan golongan munafik.
Orang-orang kafir yang mendustakan hari kebangkitan, menolak adanya hari kiamat, menolak adanya hari pembalasan. Ketika mereka bangkit, Allah Subhanahu wa taala menutup mulut mereka, dan tangan dan kaki mereka akan jadi saksi di atas pembohongan yang mereka lakukan. Kejahatan yang mereka buat tu, tangan mereka yang akan sebut. Saksi yang paling besar diri kita. Sekejap lagi kita akan tengok dalam 2-3 ayat Allah Ta'ala sebut bukan sahaja tangan, bukan sahaja kaki, kulit juga akan bercakap. Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Walaupun di dalam Al-Quran Allah sebut 3 anggota. Allah kata yang pertama tangan akan jadi saksi, yang kedua kaki, yang ketiga kulit. Muqatil, Mujahid, sebahagian daripada kalangan ahli tafsir, dia kata kulit itu kulit julud, merujuk kepada apa? Kalau tuan-tuan tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut tentang kulit akan bercakap dalam surah Fussilat ayat 20, 21 dan 22. Tadi dalam surah Yasin ayat 65 dia sebut tangan, kaki. Dalam surah Fussilat ayat 20, 21 dan 22 Allah sebut juludun, kulit. Kulit tu apa? Kalau kita buka dalam tafsir, kulit merujuk kepada kemaluan. Artinya siapa yang cakap? Tangan ni dia akan cakap. Tangan yang mana menulis, tangan yang mana, apa orang kata bahasa Melayu? Tangan yang mencincang, sembung. Hari ni semua orang tak ada dah. Depa duk sabuk sungguh artis tu kahwin. Kita lagu tu lah tuan-tuan. Saya sebut banyak kali lah, siapa yang mengikuti kelas kita, mengikuti kuliah kita, mengikuti pengajian kita, sangat tidak suka terlibat dalam urusan orang lain. Yang duk ada panggil bersabuk urusan orang lain tu, barangkali mungkin kerana dia sendiri ada tabiat suka campur hai orang. Rumah tangga ni soal peribadi. Dia bukan ada kaitan dengan kita. Suami isteri ni soal peribadi, soal rumah tangga. Dia nak kahwin berapa pun dia tak ada kaitan dengan kita. Kita bertanggungjawab di atas keluarga kita. Pakat boleh dosa free ya. Saya puji dia, saya setuju pasal dia kahwin. Masalah orang kita, saya sebut satu terang, masalah orang kita, dia lebih suka suami dia, saya ulah ni dari sudut hukum, dia lebih suka suami dia tak kahwin tak apa, daripada ada mereka tak apa, ada girlfriend tak apa, jangan pergi menikah lah. Sebahagian yang orang perempuan bila dia tengok isu ni, dia kena tengok dari sudut pandangan agama. Oi, macam mana dia boleh pergi menikah di Thailand? Dia tak habaq kat bini dia. Agama mana yang suruh pergi habaq kat bini ni? Orang lelaki tolong jawab. Agama mana yang suruh pergi habaq kat lelaki kalau kita nak pergi menikah? Tak salah tak tindakan dia tak habaq? Oi, mana boleh tak habaq naya kawan tu? Tak, siapa yang kata naya? Agama suruh habaq lah. Bawa mai hadis yang kata agama suruh pergi habaq. Tak, saya bukan masalah apa cakap macam ni. Tak, bukan masalah apa cakap macam ni. Masalah agama tak habaq. Dia pergi mana? Dia pergi
saya nak tanya tuan-tuan, yang kita duk semok perut kalut ni, dia pi mana? Dia pi buat apa? Ha? Dia pi buat apa kan? Kan tuan-tuan pun tak tahu apa ni. Pertama alam negara ni, isu dia, mereka nak buat konsert di Bukit Jalil, ada artis pi sewa dulu. Yang tu tahu tak? Sampai tak tahu mana satu, baguslah sampai tak tahu apa tu, baguslah. Kan? Artinya kami tak tahu, kami yang tahu esok kelas di mana. Yang tu bagus. Cuma saya nak cerita ni kerana dia ada kaitan dengan hukum. Dia pergi kahwin, baguslah. Sepatutnya kita memberikan sokongan dan kita mengucapkan tahniah, doakan kebaikan untuk dia kerana dia pergi menunaikan suatu perkara yang halal. Dia pergi kahwin. Adakah kita seronok dia kahwin ke tak? Dia tak kahwin, alhamdulillah dia tak kahwin. Kalau dia kahwin dia ni memang jahat, honak buat kat bini dia. Apa ni? Pasal tu manusia ni, pasal tu sebahagian golongan-golongan yang dia kadang-kadang dia kata kami membela nasib nasib golongan sejenis. Agama jaga elok. Dia pergi kahwin. Lepas tu dia berkata pula, dah kahwin dengan orang ni, cerai orang ni. Kita pula suruh bercerai. Atau agama tak bagi. Mana-mana isteri yang mohon cerai tanpa sebab, berdosa. Siapa yang minta cerai? Isteri yang pukul, suami pukul tak? Suami tak bagi makan tak? Siapa minta cerai? Kena bagi tahu. Maka saya nak bagi tahu tuan-tuan, dalam apa yang kita dengar tu, tak ada lah dia buat salah. Dan tak ada lah satu masa kita nak pergi duduk sabuk kalut pula. Habis katanya sebahagian orang tak tahu buat kerja apa dah ni. Pasal duk fokus yang tu. Sedangkan Nabi mengajar kita, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya satu orang Muslim ialah dia meninggalkan urusan yang tidak ada kaitan dengan dia. Takat kita nak sembang sikit-sikit melawak lebih kurang tu, tak apalah. Tapi sampai jadi fokus. Sampai jadi isu. Tenggelam habis isu harga telur. Tenggelam habis isu harga minyak. Dia berkata dia menikah, harga telur turun. Bagus ya. Kita, kehidupan kita. Dia kehidupan dia. Tinggalkan. Tak payahlah. Tuan-tuan, kalau kita nak cerita, boleh bukan kata hari-hari lah, tapi adalah orang akan telefon cerita masalah rumah tangga, cerita masalah hubungan suami isteri. Ada saja duk telefon cerita, SMS, WhatsApp. Tapi itu urusan dia. Kita dengar, bagi pandangan hukum, cukup. Kita dengar, bagi pandangan hukum, cukup. Tak payah kita nak bawa cerita dia, pergi cerita ke orang lain. Itu bukan urusan orang beriman. Urusan orang beriman ialah dia memikirkan soal bagaimana dia nak selamat di hadapan Allah dan bagaimana dia nak masuk syurga. Itu yang lebih besar daripada dia duk sabuk hai rumah tangga orang ni. Yang peliknya, laki orang lain pergi menikah, laki dia yang kena marah. Kita siapa hang tak masak nasi? Tak ada mood orang ni. Awak Samsul Yusof kahwin dengan siapa tu? Ini tak ada, saya, pandangan saya, tindakan dia itu tindakan yang benar, tindakan yang betul, kan? Mudah-mudahan Tuhan merahmati perkahwinan tu. Dan kalau ada masalah dia dengan isteri pertama ke apa, biar dia selesai. Kita pesah bini kita, sudah. Tuhan tak tanya bini Samsul Yusof kat kita, Tuhan tanya bini kita kat kita. Yang tu lebih penting. Mudah-mudahan Tuhan rahmat kita, insya-Allah. Baik. So kita sambung balik. Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut tangan. Lepas tu Allah taala sebut apa? Kaki. Yang ketiga Allah kata juludun, kulit, dalam surah Fussilat tadi.
Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, antara ulama yang memberikan tafsir pada ayat ni, dia kata walaupun ayat ini merujuk kepada 3 anggota tadi, tapi sebenarnya the whole, keseluruhan anggota kita akan jadi saksi sebenarnya. Sebab itu kalau kita tengok ada athar yang diriwayatkan daripada Abu Bakar Al-Asam, dan riwayat ini banyak ada dalam riwayat-riwayat yang lain, yang mana kata Abu Bakar Al-Asam, Allah Azza wa Jal akan menjadikan anggota manusia 10 bahagian menjadi saksi. Walaupun dalam Quran sebut tangan, kaki, kulit. Kulit dalam kurungan tu sebahagian mufassir kata kemaluan. Tapi Abu Bakar Al-Asam, dia sebut dalam banyak asar-asar daripada sahabat dan sebagainya, ada 10 anggota yang kita akan, 10 anggota yang jadi saksi. Dan sat lagi saya sebut pasal apa Tuhan hanya sebut 3. Walhal semua akan jadi saksi. Antaranya dia kata apa? Al-udhunan. Udhun, telinga, 2 telinga. Ainan, 2 telinga. Ni telinga akan jadi saksi. Telinga akan jadi saksi apa yang kita dengar. Tuan-tuan dengar apa? Telinga akan jadi saksi. Dalam buku tulis, malaikat catat, itu bukti luaran. Bukti dalaman, telinga kita. Dia akan cakap. Macam mana dia cakap? Wallahu ta'ala a'lam. Dia akan cakap. Mata kita, al-ainani, 2 biji mata. Mata akan tengok. Apa yang kita tengok, apa yang kita saksikan, dia akan rakam. Dan tidak ada satu pun yang akan terlepas daripada penyaksian mata. Tuan-tuan tengok apa sehari? Apa yang tuan-tuan tengok? Tengok Quran? Tengok apa lagi? Tengok manusia? Tengok benda yang halal? Tengok benda yang haram? Kadang-kadang kita mungkin lupa apa yang kita tengok, tapi mata kita tak lupa. Lepas tu apa lagi? 2 warijlan, 2 kaki. 2 kaki. Kaki kita ni dia akan berjalan pergi mana? Sebab itu di dalam surah Yasin kita akan baca apa? Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan berjalan mari ke mana? Mari ke masjid ni berapa kali sehari tak tahulah. Tuan-tuan berjalan pergi menuntut ilmu rata, semua tu akan jadi saksi. Dan setiap langkah tapak kaki tuan-tuan, walaupun sebahagiannya tidak berbekas, tapi semuanya ada dalam catatan Tuhan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Tu Quran sebut. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu. Dan kami akan menulis apa yang telah mereka lakukan di dunia. Previous back. Apa yang dulu kita berjalan, tuan-tuan berjalan pergi mana? Paling jauh tuan-tuan berjalan dalam menunaikan ibadah, mungkin pergi Mekah berpuluh ribu kilometer. Setiap langkah kebaikan itu ada tulisannya di sisi Tuhan. Apatah lagi orang yang dia ikut kelas pengajian pergi sana, ikut kelas pengajian pergi sini, semua ada dalam catatan Tuhan. Satu hari tuan-tuan, Abu Hurairah radhiyallahu an, dia cerita, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah.
Tuan-tuan, kaki kita ni, saya bila sebut kaki, saya teringat cerita Urwah bin Zubair. Urwah ni dia anak Az-Zubair ibn al-Awwam. Cerita ni menarik. Cerita ni dinukilkan oleh Dr. Raf'at Bashar, kalau tak silap saya, lama dah saya baca, min sahafatit tabi'in, daripada lembaran-lembaran kisah tabi'in. Az-Zubair dia kahwin dengan Asma. Siapa dia Az-Zubair? Salah seorang daripada ahli syurga, Az-Zubair ibnul Awwam. Dia kahwin dengan Asma, dapat anak Abdullah ibnu Zubair. Siapa dia Abdullah ibnu Zubair? Yang dibunuh di dalam kota Mekah oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bawa mai tu, todir besar tu, menjanik tu, balin, serang Hajjaj tu. Terkenal lah Hajjaj ni. Adik dia Abdullah ibnu Zubair ni sahabat, tapi adik dia tak. Adik dia Urwah ibnu Zubair. Abdullah ni dia jadi pemimpin, tapi Urwah dia jadi ulama. Dalam riwayat hidup Urwah ibnu Zubair, Allah uji dia telah sakit kaki. Urwah ibnu Zubair ni dia sakit kaki. Tu saya nak cerita yang kata kaki. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ni tak gaduh, Tuhan tanya. Kawan kita tanya, kaki hang pi mana? Kalaulah kata kawan kita tanya, tuan-tuan ada beli jam tak? Saya ada orang bagi jam. Jam yang boleh rekod kita punya step tu. Kita ada satu jam mahal. Kalau ada tuan-tuan ada duit, tuan beli. Beli murah lah ni, bukan mahal, murah jam tu. Dia boleh tahu tapak kaki kita berapa puluh ribu kita berjalan. Dia boleh step tu. Canggih lah. Kita tak payah kira. Dia dah last sekali malam kita boleh tengok berapa banyak step kita. Sebelum manusia cipta jam tu, Tuhan dah catat dah tapak kaki kita. Hak tu kalau kita pakai lah. Kalau kita tak pakai tak boleh. Dia kata awak tak tahu, tak ada pun hari ni. Dah lah bini dia kata tak pakai. Oh kena pakai ke? Ya Allah. Yang ni yang Jamil kata dah tua-tua pun. Abang Jamil kata kan, dah tua-tua pun. Tapi malaikat ni kita tak pakai ke, kita pakai ke, bangkit tahu langkah ya, tak tulis. Yang kata catatan Tuhan tu ajaib, bangkit langkah ya, dia tulis pi mana, lengkap. Sekali kita baca hadis tu. So saya nak cerita Urwah bin Zubair tadi. Urwah ibnu Zubair, pasal itu kadang-kadang kita kena muhasabah kan awal tahun, tuan-tuan, how long, berapa banyak yang tuan-tuan melangkah ke arah kebaikan dengan tuan-tuan melangkah ke arah sebaliknya. Kita muhasabah. Banyak pi belah mana? Kan? Mudah-mudahan tuan-tuan termasuk banyak main masjid lah kan? Okey, baik. Kita sambung. Urwah ni dia sakit kaki. Akhirnya doktor buat keputusan kena potong kaki dia. Potong. Panjanglah cerita, dia tak mau ambil ubat apa, dia tak mau makan, dia nak potong, dia nak rasa apa. Panjang, riwayat panjang. Cuma bila habis kerat kaki putus. Macam orang kecil manis lah kan. Orang kecil manis ke kanser ke apa, potong kaki. Dia kata boleh tak dia nak tengok kaki dia? Orang tanya macam mana kita nak tanam kaki ni kalau terputus? Adakah kita perlu mandi ke, kita perlu kafan? Kaki ni kalau tuan-tuan terputus masa hidup, tuan-tuan balut tapi tanam lah. Tanam di kubur lah. Pasal apa tanam di kubur? Sat lagi jadi kih pula. Tuan-tuan tanam di belakang rumah, orang korek-korek nak tanam pokok, kaki siapa? Kacau. Jadi kih jenayah lah, pergi tanam di kubur lah kan kaki.
Perlu tak kita nak mandi, nak kapan? Kalau dah mandi, kapan? Mayang terus. Tuan kaki pun tengok, aku duk ada lagi empam mayang kaki dah ni. Tanam ya lah. Apa susah? Kan? Macam ni, mereka duk ajak tanam uri. Buh limau, buh asam jawa. Bukan nak buat kabu. Basuh apa semua. Rajin tak apalah, ada masa buat lah. Tak nak siapa larang. Sekali dia berkata, awak berdosa. Dia bertanya lagi tu ya. Tak apa. Orang kata, boleh tak nak main tengok kaki dia? Dalam riwayat tu kata, mereka pun buat main lah kaki dia yang dia kerak tu. Bila dia tengok kaki dia, dia ada ungkap satu kata-kata yang sangat menarik. Yang juga sepatutnya menjadi pedoman dan panduan kepada kita yang masih diberikan pinjaman kaki ni. Karena sebahagian manusia telah ditarik balik apa yang Tuhan pinjamkan sebelum daripada masa dia. Kata Urwah, Alhamdulillah. Urwah kata, Alhamdulillah, aku syukur. Segala puji bagi Allah yang selama dia memberikan kaki ini untuk aku gunakan, sehinggalah pada hari dia mengambil balik, aku telah menggunakan kaki ini pada jalan yang penuh dengan ketaatan. Urwah kata, dia syukur pada hari Tuhan bagi kaki tu, sehinggalah hari Tuhan ambil balik kaki tu, dia telah gunakan pada jalan yang benar. Dia syukur. Cuba bayang kalau Tuhan ambil kaki kita. Kita kata apa? Ish, kaki ni masa duduk kat aku, tak ada tempat lah yang aku tak pi ni, melainkan masjid. Lepas dah tak ada kaki, dapat kaki leg, kan? Mungkin tak tahulah dia nak hadapan Allah Ta'ala macam mana. Demikian tuan-tuan, apa yang paling banyak orang ambil? Saya perhati kaki jaranglah orang ambil. Kaki ni jaranglah Tuhan ambil kat kita, kan? Tapi yang paling banyak, saya rasa nikmat yang Tuhan ambil orang tua-tua ni, main peringkat umur ni, mata dengan telinga. Boleh tak tuan-tuan kata lagu Urwah kata, selama Tuhan bagi mata aku celik ni, aku telah pi ke jalan yang Tuhan, aku telah melihat dan menyaksikan apa yang Tuhan suruh, sehinggalah pada hari dia ambil balik mata ni. Demikian telinga. Kita juga akan sebut apa yang Urwah kata. Pada hari Allah ambil telinga tu, tak dengar, kita akan kata apa? Selama Tuhan bagi kita dengar ni, kita telah dengar apa yang Tuhan nak kita dengar. Demikian nikmat-nikmat yang lain. Hendaklah kita mengulang kata apa yang Urwah kata ketika nikmat itu ditarik balik. Semasa Tuhan bagi, kita dah guna pada tempat yang betul. Pasal kita tak tahu, anytime Tuhan boleh ambil. Kaki, tangan, anytime. Tapi masa duk ada, kita guna pada jalan yang betul. Syukur. Urwah ibnu Zubair. Baik. Satu hari Abu Hurairah kata, pasal itu tuan-tuan, kita berjalan atas muka bumi ni, duduk, tuan-tuan duduk, berjalan, semayang, semuanya akan jadi saksi. Pasal itu Al-Imam Ibnul Qayyim kata, orang beriman ni zikir banyak-banyak. Tuan-tuan duduk tiang ni, zikir, tiang ni jadi saksi. Pindah tiang tu, pindah belakang tu. Ibnu Qayyim kata, pi tang mana pun, sungai, hutan, bukit, jalan, bangunan, rumah, pokok, semua dengar kita zikir, dengar kita buat ibadat, semua jadi saksi. Tu masa hari tu pi bercuti mana? Pi berjalan mana? Pergi tak mana-mana, berhenti semayang, situ jadi saksi. Pasal tu orang kata pi berjalan mayang, pergi jadi saksi. Dia kata hari tu ustaz kalut jalan, mayang tak ada, balik main mayang boleh. Kalut. Jadi saksi. Pasal tu ada hadis Nabi suruh kita pindah tempat. Mayang tu ni, sat lagi kita pergi mayang, sunat mayang tu. Pasal apa? Nak bagi banyak saksi.
Dalam hadis Abu Hurairah kata satu hari Nabi baca dalam surah Zalzalah, yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Pada hari itu tuhaddits, bumi yang kita pijak, yang kita hidup, yang kita bergerak dan berjalan di atasnya, yang tidak pernah berbunyi walaupun sekali, dia akan bangkit dan bercakap. Cuma Nabi tanya sahabat. Pasal tu kalau kita ada ahli keluarga yang dah mati, kita rasa seronok lah. Pasal apa? Pasal masa dia hidup, banyak tempat menjadi saksi kebaikan dia. Sahabat tanya Nabi. Nabi tanya sahabat. Tuhan kata, yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Dia akan cakap berita yang berlaku di atas dia. Berita apa agak-agak dia nak cakap? Nabi tanya sahabat. Quran kata dia akan habaq, bumi akan bercakap. Bumi nak habaq apa? Sahabat tak tahu. Sahabat kata Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul dia lebih mengetahui apa yang maksud tu. Kemudian Nabi jawab, Nabi kata inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala zahriha an taqul. Ni Nabi tafsir ayat tu. Ayat yauma idzin tuhaddithu akhbaraha, pada hari itu bumi akan bercakap. Nabi kata apa yang dia cakap? Ini yang dia cakap. Pada hari itu dia akan menjadi saksi. Bumi, tapak, tempat, tiang, bukit, tanah, rumah, bangunan, apa sahaja yang kita buat di atasnya. Dia akan menjadi saksi ala kulli abdin, di atas setiap hamba, au amatin, lelaki atau perempuan, bima amila ala zahriha, di atas apa yang mereka lakukan di belakang, di atas belakang dia, ala zahriha. Ni kita duduk atas belakang bumi ni. Kita duduk atas belakang bumi ni. So dia akan cerita apa yang jadi atas belakang dia. Ala zahriha, di atas dia. Apa yang kita buat. Dan dia akan taqul, dan dia akan cakap di hadapan Allah, amila kadza wa kadza. Dia ni telah buat apa perbuatan dia? Dia telah buat perbuatan demikian. Kadza wa kadza, yaum kadza wa kadza, pada hari, tarikh dan waktu ini. Lengkap. Nabi bagi tahu dia akan jadi saksi, fulan bin fulan telah salat di sini pada hari apa, pada pukul berapa. Seperti mana dia memberitahu tentang kebaikan kita, dia juga akan cakap tentang kejahatan yang kita buat. Dalam bilik sekian, nombor sekian, pukul berapa, dengan siapa, lengkap. Terang, jelas. Yang ni tak ada kabur, tak ada kelabu asap, tak ada. Jelas. Amila kadza wa kadza, yaum kadza wa kadza. Dia buat apa? Di mana? Dengan siapa? Pukul berapa? Hari apa? Tuhaddithu akhbaraha. Dia akan cakap. Itu bumi. Kenderaan kita, rumah kita, semua Allah Ta'ala akan bangkitkan. Baik, kita sambung. Wal jild, kulit, yakni kemaluan. Wal lisan, so ada 10. 2 telinga, 2 mata, 2 tangan, 6. 2 kaki, 8. Kemudian lisan, lidah. Wal jild, kulit. Kulit ni macam kita kata tadi, ada sebahagian kata kemaluan. Artinya kemaluan kita juga akan cakap. Ya, kemaluan akan bercakap. Sebab itu bila orang tanya Nabi, ayyul aktsar yudkhilumun nas an-nar. Bila orang tanya Nabi, apa perbuatan yang paling banyak punca orang kena lempak dalam neraka? Nabi kata yang paling banyak orang kena lempak dalam neraka, kesalahan al-fam, mulut dia, wal farash, dan juga kemaluan dia. Kemaluan itu akan jadi saksi apa yang dia buat.
merujuk kepada dosa yang berkaitan dengan kemaluan. Kemudian kalau kita tengok dalam surah Fussilat, kita ambil sikit bagaimana Allah Azza wa Jal menjadikan kulit bercakap. Tuan-tuan tengok. Hatta idza ma ja'uha syahida alaihim, dan apabila mereka manusia diheret ke api neraka, syahida, syahid, apa dia makna syahida? Saksi. Pasal itu kita kata syahadah, penyaksian. Pasal itu tuan-tuan terjemah asyhadu tu jadi aku I bear witness, kan? Syahadah, penyaksian. Syahid, kan? Saksi. Pasal itu Nabi kata la nikah illa bil wali wa syahidai adl. Tidak sah nikah tanpa wali dan juga dua saksi yang adil. Syahidai, kan? Saksi. Siapa dia yang jadi saksi? Apabila diheret. Fussilat ayat 20, 21, 22. Tuan-tuan balik tengok. Apabila diheret mereka itu sampai ke neraka, syahida alaihim sam'uhum, menjadi saksi pendengaran, sam', pendengaran mereka. Apa yang kita dengar, lagu ke apa. Ada satu cerita, wallahu ta'ala a'lam, satu cerita. Tapi cerita ni menarik tau. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Muzammil, manusia ni bila dia takut, rambut dia akan jadi apa? Wildanu Shiba. Orang muda rambut dia kalau hitam, kan? Quran cerita manusia ni bila dia terlalu takut, dia terkejut tengok azab kiamat dahsyatnya, rambut yang hitam tu jadi putih, berubah. Itu antara tanda wildanu Shiba dalam Quran sebut dalam surah Muzammil. Wildan, anak muda, jadi putih rambut dia. Wallahu a'lam. Ni ceritalah, just story lah. Satu kejadian berlaku di tanah Arab. Cerita ni tuan-tuan boleh tolak dan boleh ambil. Tapi dalam Quran ada sebut kejadian tu. Tapi yang ni cerita bukan yang berkaitan Quran tu. Cerita yang satu orang tengok lah. Ada satu jenazah, mereka terpaksa korek balik. Budak muda. Bila mereka korek balik mayat tu, ada sebab lah berkaitan dengan ada kes, mereka korek balik. Dan memang dalam Islam kita dibenarkan korek balik kalau ada sebab. Bila mereka korek balik, budak muda tu masa mereka tanam rambut dia putih, rambut dia hitam. Tapi masa mereka korek balik, putih. Jadi guru kami yang ceritakan benda ni, dia kata apa? Dia kata aku teringat ayat tu yang kata wildanu Shiba, yang kata orang muda boleh tukar jadi rambut hitam boleh jadi putih kerana terkejut, takut. Orang tanya mak pak dia, apa dosa agak-agak dia duk buat ni? Ini cerita lah, saya kata cerita, mungkin betul mungkin tak. Pak dia kata antara benda yang dia buat, dia sangat mendengar muzik. Dia sangat lara lah, benda-benda lara. Dengar muzik tak salah, kita boleh dengar sekali-sekala. Tapi dengar sehingga melalaikan, tak semayang, tak asuk, kan? Sampai jadi obses, kan? Ketagihan lagu dan sebagainya. Barangkali itu malah jadi semayang pun semua. Kita tak nafikan dia boleh menimbulkan hati yang keras. So ini pengajaran. Pasal itu telinga kita tuan-tuan, kita kena tahu apa benda yang kita dengar. Dalam sehari banyak benda tuan-tuan dengar. Sembang dengan kawan-kawan, apa tuan-tuan dengar? Sembang kosong, mari masjid. Saya kata saya dengar kuliah agama 7.30 sampai 8.30 sejam. Dalam hidup kita ada 24 jam. 23 jam lagi dengar apa? Okey, saya tidur tak dengar apa? 8 jam. Lebih tu
Muhasabah. Azan dulu tuan-tuan. Sekejap lagi saya sambung sikit ayat Fussilat 21 ni tentang kulit bercakap. Wallahu taala a'lam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baik. Kita sambung. Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Dan menjadi saksi ke atas diri mereka sendiri, pendengaran mereka, penglihatan mereka, artinya apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat. Diri mereka sendirilah, bukan hak orang, hak depa buat tu. Yang lebih menariknya Quran kata wajuluduhum, kulit, jildun, julud, kulit. Kulit ni dia bercakap. Sebab itu Ibn Taymiyah umpamanya dia kata apa? Dia sebut tiga benda ni pasal kita paling banyak buat dosa: tangan, kaki, kulit. Yang lain buat juga tapi tak sebanyak tangan dengan kaki. Pasal apa? Semua tangan dengan kaki. Pukul orang tangan, kaki, kan? Pi mana-mana tangan, kaki. Nampak? Baik. Kemudian bila kulit cakap, kita ni, ourselves, tanya kulit kita. Tu dia tuan-tuan boleh imagine.
Lawan duk bukan kita sesama kita ya. Lawan duk bertikam diri dengan diri kita. Wa qalu li juludihim, dan berkatalah mereka kepada kulit mereka sendiri. Depa kata, bila tuan-tuan, dalam Quran manusia ni depan Tuhan pun dia nak mengecoh weh. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Qiyamah ayat 14, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu akan jadi saksi. Balil insan, manusia itu akan jadi saksi atas diri mereka sendiri. Kemudian mereka buat apa? Walau alqa ma'adhirah, walaupun mereka cuba ma'adhirah. Ma'adhirah ni ma'dharatan, excuse, alasan. Pasal apa buat kau ni? Tak, saya tak tahu. Pasal apa buat kau tu? Saya terlanjur, saya tersilap. Kulit akan jawab balik, bohong. Nampak tuan? Kentui. Kan? Macam kita dalam bulan puasa bawa anak pergi beli nasi kandang. Lepas tu beli 2 bungkus. Kau tu tanya, anak seorang beli 2 bungkus. Makan kuat. Anak dia ni pula jenis tak boleh pakai. Bohong ah, ayah yang punya, saya mana makan nasi kandang. Jam. Kan tu ya tu. Balik kena dah hang ni pun itu kita tak boleh pakai langsung. Ni kulit ni. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Pasal apa yang hang tuduh kami ni? Pasal apa yang hang bagi keterangan kepada diri kami? Pasal apa yang hang cakap lawan kami sendiri? Kulit, kalau kulit orang lain lah kulit kita, tangan kita. Dia tanya kulit dia. Qalu, kata kulit, jawablah kulit tu. Kulit yang ditanya tu, kulit depa tu, kulit kita tu. Dia kata apa? Antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Tuhan yang menjadikan semua benda bercakap. Tuhan itulah yang menjadikan kami bercakap. Hari ini kami dibenarkan oleh Allah untuk bercakap. Allah jadikan kami, Allah izinkan kami. Macam mana mulut boleh bercakap, hari ini kami kulit boleh bercakap. Dan kami akan bongkar apa yang hang buat. Kulit, dia kata. Pasal kulit ni bukan milik kita. Kulit ni bukan hamba kita. Dia hamba Allah. Dia akan taat Allah lebih pada dia taat pada kita. Kemudian sambung. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. Kamu tidak akan boleh menyembunyikan, yastatir. Kamu tak akan boleh tutup, tak boleh sembunyikan apa sahaja yang kamu dengar. Di dunia kita boleh delete. Kita dengar apa, kita tak mau bagi orang tahu, kita delete. Kita tengok apa, kita tak mau bagi orang tahu, kita delete. Kita remove. Jadi orang tak tahu, tengok clean ya. Clean dalam catatan dunia. Dalam catatan Tuhan termaktub apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita buat. Padam dunia. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut di hujung ayat tu, Allah kata apa? Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu kathiran mimma ta'malun. Dan kamu menyangka bahawa kamu sangka bahawa Allah tidak mengetahui kebanyakan daripada apa yang kamu kerjakan, sedangkan dia Maha mengetahui. Orang beriman ni di mana pun dia, itulah dia. Sebab dia tahu. Pasal itu bila tuan-tuan mengaji tasawuf, tarikat, hakikat tarikat ni dia nak pergi ke mana? Dia nak pergi ke satu ya. Tuan-tuan, tasawuf ke tarikat ke apa nama ke, maqam yang paling tinggi apa dia? An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tu maqam paling tinggi satu orang manusia. Apa dia?
Tuan-tuan, buatlah ibadat sampai pi maqam tu. Baca Quran, semayang sunat, zikir, doa, puasa sampai boleh pi kepada maqam yang paling tinggi, iaitu kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Ataupun kalau tak boleh, kamu beribadah dalam keadaan kamu yakin Allah pasti melihat kamu. Ini maqam yang tertinggi sekali. Satu orang dia cuci jiwa dia tu nak pergi sampai ke situ. Bila dia angkat tangan Allahu Akbar, dia merasakan dia melihat Tuhan. Dia tak nampak. Pasal dunia mana boleh nampak Tuhan? Syurga baru kita nampak. Tapi bila dia Allahu Akbar, ka'annaka seakan-akan Tuhan itu berada di hadapan dia. Sebab itu bila dia salat, seakan-akan Tuhan berada di hadapan dia. Dia tak bergerak banyak, fokus, khusyuk. Kalau dia tak boleh pi sampai ke tahap tu, tahap apa? Bila dia tahu Allahu Akbar, Tuhan melihat dia. Ini kita seakan-akan melihat Tuhan pun tak. Tuhan pun tak tengok kita. Tu yang kita sembahyang pun toh apa sembahyang toh. Berapa rakaat tak tahu. Pi ke mana halal. Hadirin mukminin. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan rahmat kepada kita. Itu sahaja apa yang kita nak sebut pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat. Cuma ada satu soalan orang tanya. Dia kata, saya baca tadi dia tanya. Dia kata, saya tengok balik. Sudah canggih ni dia tak tulis di WhatsApp ni. Dia kata status hadis Nabi makan limau. Masam. Tuan-tuan bisa dengar? Yang ni pun kita jaga-jaga juga. Tangan kita yang duk sebar, mata kita yang tengok apa semua tu kita akan jawab esok. Dia kata Nabi makan buah limau. Sebahagian cerita kata Nabi makan buah anggur, masam. Lepas tu Nabi pun makan, tak bagi ke orang. Sahabat duk tengok, Nabi makan. Tak bagi, tak share. Sharing is caring. Nabi tak share. Pasal apa? Pasal limau tu masam. Jadi kalau Nabi makan, Nabi tak kata apa. Tapi kalau bagi ke orang lain, sekali depa tu kata, sedihlah Tuhan yang bagi. Allah, dengar weh, Allah. Mai mana cerita limau ni? Dekat-dekat nak raya Cina keluar mai cerita limau. Adakah hadis Nabi makan buah limau masam tak bagi ke orang ni? Tuan-tuan, cerita Nabi makan buah limau masam tak bagi ke orang ni, takut orang kata cerita tu bagus tak? Bagus. The moral of the story ni apa dia? Nabi nak jaga hati orang. Tapi kita dah sebut di Arau, siapa yang pergi kuliah Arau, benda yang baik dan betul tak semestinya Nabi kata. Saya nak habaknya hadis cerita buah limau ni dalam kitab sahih pun tak ada, dalam kitab hadis palsu pun tak ada. Punya sakan cerita ni. Kok kadang-kadang kita tak jumpa dalam hadis palsu, dalam hadis sahih kita cari-cari ada dalam hadis palsu. Dalam hadis palsu cerita limau ni pun tak ada. Makna ni cerita apa ni? Sahih. Kadang-kadang kalau tak ada dalam sahih, cari-cari ada dalam palsu, tahulah. Dalam palsu pun tak ada. Tak tahu mana hala cerita ni. Okey. Kalau limau masam, boleh tak kita nak kata masam? Masam tak? Manis. Awak, sat lagi kita menghina Allah Ta'ala yang menjadikan limau tu. Oh, kalau. Maka untunglah semua tokai-tokai limau ni jual pilah masam apa pun. Masam kat mana? Manis. Yang ni betul. Siapa kata masam, dia kata ke Allah Ta'ala. Hang jual limau masam. Pasal apa nak sabit Allah Ta'ala? Banyak juga hadis orang keliru. Nabi larang. Ma'aba Rasulullah. Nabi tidak condemn makanan. Oh, geng-geng hok menega ni buat lebih kurang, lepas tu bila orang komplain, tak sunnah. Awak, Nabi kalau makan dia suka dia makan, kalau tak suka dia diam, dia tak komplain. Ni baca bagi ketahuan ni.
Apa makna Nabi tak condemn makanan ni? Tuan-tuan, maksud Nabi tak hina makanan, artinya Nabi tidak memperlekehkan rezeki. Rezeki itu yang mana roti ke nasi ke Nabi makan. Yang mana dia tak suka, dia tak makan. Dia nak kata lekeh makanan ni, tak. Tapi yang kita duk buat lah ni, kita hina makanan ke atau kita kritik cara masak. Ni bagi ketahuan bagi elok. Satu orang masak, kita order kuotiao goreng, masin. Kita habaq kat bini kita, masin. Shh. Makan. Bini kita kata, makan bagi habis. Tak mau jadi lagu selebriti tu, makan. Makan. Tapi masin. Nabi SAW, kalau dia makan dia suka, kalau dia tak suka dia tak makan. Yang abang duk cakap banyak ni tak mau ikut Nabi ke? Kita komplain kawan tukang masak tu. Panggil dia mai. Ni, garam lebih, murah ke? Lori terbalik ke? Yang kita kritik, yang kita condemn tu cara masak. Yang tu bukan masuklah hadis. Tak ada masuk. Tuan-tuan pi makan, dia tak elok, basi, udang busuk. Panggil dia, komplain. Kalau dia kata bukan Nabi tak larang kita hina makanan, tak mau sudah. Tak, yang Nabi tak larang tu menghina rezeki. Adapun yang kami komplain ni cara hang masak. Udang busuk. Kan? Benda kita komplain lah. Yang tu tak masuk dalam, itu tak berdosa. Bahkan itu hak orang yang membeli. Dia jual kat kita barang busuk, kita boleh komplain. Hak kita. Dia jual barang rosak, barang tak elok, kita boleh komplain. Hak kita. So, baca hadis kena baca dalam konteks Nabi maksud apa tu. Yang kata Nabi bila dihidangkan makanan, dia suka dia makan, dia tak suka dia tak kata apa. Atau apa maksud dia? Lagu tu tuan-tuan, maka habislah orang Islam, apa pun orang jamu, sedap tak sedap, dia pergi bayar, dia tak komplain apa. Betul kalau lagu tu. Orang buat cucuk udang, kita tokok-tokok, tercabut tu dengan gigi-gigi palsu kita keluar. Tarik. Oi, gigi aku. Jangan kata abang, jangan kata apa abang, oi Nabi tak pernah komen makanan, tak pernah komen. Tak. Itu bukan maksud hadis itu. Tengok dalam syarah para ulama, apa depa syarah hadis itu. Maka sebab itu hadirin mukminin, ilmu ini ada disiplin dia, ada amanah dia. Bila kita nukil, kita kena kata siapa-siapa yang dia dakwa, dia nukil, dia bertanggungjawab menyatakan sumber, ambil mana. Cerita 5 masam ni ambil mana? Saya dengar daripada siapa? Telinga kamu akan ditanya, mulut kamu akan disoal, tangan kamu akan diminta untuk bertanggungjawab. Satu Quran kata inna sam'a wal basar inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ni Quran ingatkan kita ni. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Kalau kamu tak ada ilmu, kamu tak tahu benda tu betul tak betul, sahih tak sahih, kamu tak tahu hujung pangkal, jangan sebar, jangan ikut, jangan amal, jangan percaya. Inna sam'a, nanti telinga hak dengar, mata yang tengok, hati apa semua, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tuhan akan tanya. So kalau kita tak mau Tuhan tanya, kita tawakuf, kita tak tahu, kita diam. Itu lebih selamat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.